video ini kita akan fokus pula pada bahagian B untuk soalan PA Calculus. Okey, untuk soalan 7, bezakan ungkapan ini dan kalau kamu lihat ungkapan ini adalah dalam bentuk pecahan. Okey, terhadap X. Okey, so kalau nak buat soalan macam ni, kita kena buat macam mana? Ingat formula. Dan bezakan yang ini, dia tak cakap yang ini adalah Y. Maka bila kita beza, kita akan dapat D dx. Okey? Okey, macam mana untuk soalan macam ni? Kalau kamu masih ingat, sebab dia bentuk yang ni, bentuk ungkapan ni dalam bentuk pecahan. So, kita tahu sebelah atas adalah U, sebelah bawah adalah V. So, first kalau kita nak buat soalan macam ni kan, kita kena tulis dulu. U adalah sama dengan 3X tambah 1. Okey? Manakala V pula adalah sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 3. Okey? Kita salin dulu. Lepas tu, barulah kita bezakan. Still ingat kan? Du, dx. Maka kita dapat 3 saja kan? 3X bezakan, kita dapat 3. Tambah 1 dapat 0. Lepas tu, dv dx. Okey? dv dx kita dapat 2. X kuasa 2 kita dapat 2. X tambah 0 kita dapat 0. Okey. So, kalau kita nak jawab soalan macam ni, okey, d dx macam mana? Ini adalah kita kena guna petua hasil bahagi. Okey? So, V yang ini kita kena darab silang kan? Okey? Darab V darab dengan du dx. Tolak dengan U darab dengan dv dx. Lepas tu, V kuasa 2. Kalau kamu still ingatlah. Okey? So, cara kita senang saja. Kita ambil V, nilai V kita. X kuasa 2 tambah 3. Darab dengan du dx iaitu 3. Lepas tu tolak dengan U iaitu 3X tambah 1. Darab dengan dv dx iaitu 2X. Sebab ini adalah petua hasil bahagi. So, apa? Per V kuasa 2 iaitu X kuasa 2 tambah dengan 3. Kita nak kuasa 2kan dia. Okey? So, seterusnya, yang ni kita darab 3 darab X kuasa 2. Kita dapat 3X kuasa 2 tambah dengan 9. Lepas tu kita nak ringkaskan kan. 2X kena darab masuk. Sini tolak. Kena berhati-hati ya bila tolak. Sebab sini ada satu kurungan. 2X darab dengan 3X kita dapat 6X kuasa 2. 2X darab dengan 1 kita dapat tambah 2X. Okey, yang ini ada kurungan. Sebab kalau kamu tak letak kurungan, nanti yang ni kamu akan salah. So, 2X kena darab masuk dulu. Darab masuk dulu. Okey, so dapat yang ni. Yang bawah tu kita salin balik. X kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Lepas tu, 3X kuasa 2 tambah dengan 9. Nah, nampak tak? Yang ni kena berhati-hati. Tolak 6X kuasa 2. So, tolak 6X kuasa 2. Sebab dia ada kurungan. Juga kena tolak dengan 2X. Okey? Yang bawah tu kita salin balik. Okey, macam tu. Okey? Lepas tu yang sebelah atas kita boleh tolak kan? 3X kuasa 2 tolak dengan 6X kuasa 2. So, kita dapat negatif 3X kuasa 2 tolak dengan 2X tambah dengan 9. Sebelah bawah kita je salin balik. X kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Macam tu. Habis. Itu sahaja. Okey? So, next kita tengok soalan B pula. Okey, untuk soalan B, soalan dia adalah pengamiran. Okey, pengamiran untuk fungsi ini, okey, sebab kita nampak kalau kamu tengok sebutan one by one kan. Okey, untuk sebutan pertama tak ada masalah, tapi untuk sebutan kedua dan ketiga, di bawah pecahan tu ada X kuasa 3. So, untuk pattern macam ni memang susah kita nak buat pengamiran. Okey, so first step,
kalau untuk soalan B, kalau kita nak buat soalan macam ni, kita kena tukar dulu pattern soalan. Okey? Kurungan 7, lepas tu tambah dengan apa? 2. Yang X kuasa 3 ini, sebab dia di sebelah bawah, kita kena naik ke sebelah atas. So, kita akan dapat X kuasa negatif 3, tolak dengan 1 tak perlu tulis. X kuasa 2 naik ke atas, kita dapat X kuasa negatif 2. Okey, dx. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita nak mengambil. Okey, one by one. Sebutan pertama, 7. Bila kita mengambil, kita dapat 7x. Okey, lepas tu tambah dengan yang ni, kuasa tertinggi tambah 1. Negatif 3 tambah 1, kita dapat negatif 2. So, kita tulis 2x negatif 2. Dapat jawapan, tulis kat sebelah bawah negatif 2. Sebab ini adalah pengamiran. Ingat, pengamiran adalah kuasa tertinggi tambah 1. Dapat jawapan, tulis kat bawah. Okey, next. Tolak, kita salin balik je. X. Okey, kuasa tertinggi tambah 1, iaitu negatif 2 tambah 1. Kita dapat negatif 1. Dapat jawapan, kita tulis di sebelah bawah. Lepas tu jangan lupa sebab yang ini adalah kamiran tak tentu. So kita kena tambah C. Okey? Seterusnya kita ringkaskan. 7x salin balik. Yang ni 2 dengan 2 kita boleh ringkaskan. Betul tak? So tambah positif, negatif kita dapat negatif. 2 kita dah ringkaskan. So kita baki x kuasa negatif 2. Yang untuk bahagian ni negatif-negatif akan jadi positif. X kuasa negatif 1 tambah dengan C. Dan ingat, jawapan terakhir kita tak boleh remain kuasa tu ada negatif. Kita kena jadikan dia positif. So, kita kena turun balik ke bawah. So, maka akhirnya jawapan kita dapat 7x tolak dengan 1 per x kuasa 2 tambah dengan 1 per x tambah dengan C. So, itu adalah jawapan kita. Okay? So, sekarang kita tengok soalan yang berikutnya. Okay, so dia bagi kita lengkung. Ini garis lengkung kita. Okay, dan diberi fungsi dia adalah y sama dengan x kuasa 2 tolak 5. Okay, dan sekarang apa yang dia nak? Nyatakan rumus, okay, bagi isi padu jana dalam sebutan pi. Okay, maksudnya dia nak cari isi padu. Dia nak nyatakan rumus dulu, okey? Rumus. Nyatakan rumus. Bagi isi padu dalam sebutan pi lah. Okey, maksudnya nanti kamu kena tulis jawapan kamu dalam sebutan pi jugalah. Apabila rantau berlorek di kisar 360 darjah pada paksi Y. Masih ingat tak? Keywords kita ni sebenarnya adalah paksi Y. Kalau paksi Y, maksudnya bila kita nak mengambil, mesti dalam sebutan Y. Kalau dalam sebutan Y, first kita kena cari dulu. X tu mesti sama dengan apa? Okay? X dalam sebutan Y. So, X kita, sebab tadi kan tengok. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5. Maka X kuasa 2 adalah sama dengan Y tambah 5. Dan sekarang kita nak cari X sahaja. Okay? So, X adalah sama dengan punca kuasa 2, Y tambah 5. So, cari dulu fungsi yang kita dapat sebab dia nak apa? Dia nak dikisar 360 darjah pada paksi Y. Dia berputar macam tu. Okay? So, di paksi Y. So, jadi kita nak cari isi padu dia, kena buat macam mana? Okay. Rumus dia macam mana? Rumus dia mesti pi mengambilkan apa? X kita. X yang ni. X kuasa 2. X kuasa 2. Okay. Dan dy. Okay. Dan kita punya boundaries dari 1 hingga 4. Okay. Dan ini adalah rumus kita. Sebab soalan dia nak menyatakan rumus kan. Okay. Rumus tu dia adalah X kuasa 2. Maka kalau X kuasa 2, kita guna yang inilah. Okay. So, jawapan kita pi. Okay. 4, 1. X kuasa 2 sama dengan Y tambah dengan 5. So, kita nak buat apa? Kita just hanya nak
mengamilkan fungsi ini sebenarnya fungsi inilah. Sebab kalau kamu guna X kuasa 2 kan, isi padu dia, sebab kalau mengikut rumus kita, apa yang kita patut buat tu hanya kita kena kuasa 2 kan X kita dan kita kena darab dengan pi sahaja kalau mengikut rumus dia. So sebab kita dah tahu rumus X tu adalah sama dengan punca kuasa 2 Y tambah 5. So jadi punca kuasa 2 Y tambah 5 ini kita kuasa 2 kan dia, memang kita dapat Y tambah 5. So kita just salin balik saja Y tambah 5. Lepas tu ingat sebab nak cari isi padu. Kalau isi padu kena tambah pi di bahagian depan. So kita dah boleh start jawab soalan dah. Okay, so sekarang kita mengambil dulu. Okay, dan ingat kena tulis dy sebab mengapa? Dalam sebutan Y. Dalam sebutan Y. Ingat So, Y kuasa tertinggi tambah 1, kita dapat 2/2 tambah dengan 5Y. Okay? Dan 4, 1. Dia punya boundaries. Okay? So next, apa yang kita patut buat tu, kita gantikan 4 ke dalam. So pi tu kita just salin balik dululah. Kita just macam carry forward saja. Okay? So first, yang bahagian depan tu kita ganti dengan 4. 4 kuasa 2/2 tambah dengan 5 kali dengan 4. Okay? Di bahagian depan. Okay. So lepas tu tolak dengan 1 pula. 1 kuasa 2/2 tambah dengan 5 darab 1. Okay, macam tu. Okay. So seterusnya, kita just cari sahaja nilai di dalam. Pi, saya salin balik. Okay, sekarang nilai di dalam tu macam mana? 4 kuasa 2, okay. 4 kuasa 2 kita dapat 16. 16 bahagi 2, okay. So 16 bahagi 2 kita dapat 8. Tambah dengan 4 darab 5 dapat 20. Okey, ini bahagian depan. Tolak dengan bahagian belakang pula 1/2. Okey, tambah 5. Macam tu. So next, kita just kira saja bahagian dalam ni. Kita guna calculator. Okey, so dapat apa nilai kita? Okey, 20, yang ni kita dapat 28. Okey, yang ni 28. Tolak dengan 5 dan 1/2. Okey, maka jawapan terakhir kita dapat apa? Okey. So kita dapat 28 tolak dengan 5 dan 1/2, kita dapat 22 dan 1/2 pi. Ingat. So tadi pi tu tulis di depan, sekarang kita boleh tulis di belakang. Okay, so just anggap pi ini adalah sebagai unknown lah. Kamu boleh anggap sebagai macam tu. Tapi kalau soalan tu tak sebut, tulis jawapan dalam sebutan pi ni, pi ini kamu boleh gantikan dengan 22/7. Okay, so kamu kena darab lah. Guna jawapan ni darab dengan 22/7. Tapi dia nak sebutan dalam pi. So just tulis macam tu, dah boleh dapat full marks. Okay, so seterusnya kita tengok soalan 8 pula. Okay, soalan 8. Cari kamiran tentu bagi yang ungkapan ini. Okay, 3Y tolak dengan 2/Y kuasa 2. Okay, dari Y adalah sama dengan negatif 1 hingga Y sama dengan 1. Maksudnya soalan ni dia nak cari apa? Dia nak cari kamiran tentu. Okay, kamiran tentu. So, 3Y tolak dengan 2Y kuasa 2. Okay, dia nak mengambil. So, yang ni mesti dy. So, kamiran dari negatif 1 hingga 1. So, kita boleh start buat dah soalan macam ni. Okay, so nak bezakan, first, kena tukarkan pattern dulu. Kalau kamu lihat Y kuasa 2 di bawah, so first of all, kita tukarkan pattern soalan dia. So, 3Y, kita salin balik 3Y. Memang this one is okay. Tapi untuk bahagian belakang, Y kuasa 2 ni, kita kena naik ke atas. Jadi, Y kuasa negatif 2. Okay, so dy. So, sekarang kita boleh kamilkan. So, lepas kamilkan, dia akan jadi
bracket yang box macam ni lah. So masih ingat tak macam mana? Kuasa tertinggi adalah 1, 1 tambah 2, kita dapat 2. Kuasa tertinggi tambah 1, dapat jawapan, kita turun ke bawah. Macam tu. So negatif 2 pula Y negatif berapa? Negatif 2 tambah 1, kita dapat negatif 1. So negatif 1 macam tu. Okay, so 1 negatif 1. Okay, so next. Yang ni, kita boleh ringkaskan. So, boleh ringkaskan, kita ringkaskan. 3Y kuasa 2 per 2. Negatif-negatif, positif. 2. Y kuasa negatif 1 tu, kita boleh turun ke bawah. Jadi, 2 per Y. So, lepas tu kita dapat 1, negatif 1. Okay? So, next, kita nak gantikan nilai 1 ni ke dalam. So, nilai 1, so kita dapat 3. Okay, Y, bila nampak Y je kita kena tukar jadi 1. So, tulis dulu 1 kuasa 2 per 2 tambah dengan 2 per 1. Okay, so next tolak dengan, okay, ganti pula dengan negatif 1. 3 negatif 1 kuasa 2 per 2 tambah dengan 2 per negatif 1. Okay. So, apa yang kita perlu buat, hanya kita just tekan kalkulator sahaja. So, kamu akan terus dapat jawapan lah. Okay. So, untuk bahagian depan, kalau kamu kita kira kan. So, kamu akan dapat 3 per 2. 3 per 2 tambah 2. Okay. So, tolak dengan yang bahagian belakang tu. Negatif 1 kuasa 2 tetap dapat 1. So, 3 per 2. Yang ni tolak 2 pula. Okay. So, akhirnya tekan kalkulator. Sini kamu dapat 7 per 2. Tolak dengan yang bahagian belakang negatif 1 per 2. So, negatif-negatif, kita akan dapat, jawapan dia akan dapat positif. So, maka 7 per 2 tambah dengan 1 per 2. So, maka kita dapat, 8 per 2, iaitu sama dengan 4. Itu je jawapan kita. Senang betul. Kan? Okay. So, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B ni sangat popular. Setiap tahun akan nampak soalan titik pusingan dan titik maksimum minimum. Okay. So, saya padam dulu soalan, jawapan saya. So, kita fokus pada soalan B ya, sebab tak cukup ruang nak tulis. Okay, so, kita tengok soalan B. Diberi persamaan lengkung, dia bagi kita persamaan lengkung ini. Okay, persamaan lengkung ni. Okay, dan first of all, soalan 1 ni, tentukan koordinat titik pusingan. Okay, masih ingat tak? Apabila saya cakap titik pusingan, dalam otak kita kena tahu. Dia cakap titik pusingan tu maksudnya kecerunan dia, dy dx tu mesti sama dengan kosong. Okay, so kalau kita nak cari koordinat, mestilah kamu kena tahu nilai x dan nilai y. Yang ni benda ni kita kena tahu dulu. Okay, so first of all, kita dah ada maklumat. Kita kena bezakan y ini. Okay, bezakan y ini supaya kita boleh samakan dengan kosong. So first of all, cari dulu dy dx. Okay, sama dengan apa? Bezakan 9 dapat kosong. Bezakan 6x, kita dapat 6. Betul tak? Bezakan negatif 3x kuasa 2. Bila beza, kuasa tertinggi darab ke depan. 2 darab negatif 3. So, kita dapat negatif 6x. Kuasa tertinggi tolak 1. 2 tolak 1 dapat 1. So, jawapannya dy dx adalah sama dengan 6 tolak 6x. Okay? So, sebab kita tahu, kalau di titik pusingan, 6 tolak 6x ini, dia mesti sama dengan apa? Dy dx ni mesti sama dengan kosong. Okay, kena tulis macam tu. Kamu akan dapat markah kedua. Okay, so kita nak cari nilai x je. So, macam mana? Tolak, kita pindah ke sebelah kanan. So, kita akan dapat 6x sama dengan 6. Betul tak? Okay, saya tak nak jump step lah. Takut nanti ada yang tak faham kan? Okay, so sebenarnya macam ni. Sebab kita nak cari nilai x. Kan? Koordinat kena cari nilai x dan y kan? Okay, so 6 di sebelah kiri. Sebab yang ni negatif. So, saya pindah jadi positif 6x. So, maka x kita adalah sama dengan 6 per 6. Iaitu sama dengan
1. Sama dengan 1. Okey. Apabila kita tahu bila X sama dengan 1, maka Y pula sama dengan apa? Sebab matlamat kita nak cari koordinat kan? Okey? So, kita kena tahulah apabila X sama dengan 1, Y sama dengan apa? Ganti masuk. Sebab kita dah tahu Y sama dengan 9 tambah 6X. Mengikut soalan lah kan? 3X kuasa 2. So, nampak saja X kita ganti dengan 1. 6 darab 1. Tolak dengan 3, 1 kuasa 2. So, kira saja 9 tambah dengan 6. Yang ni 1 kuasa 2 dapat 1. So, 1 darab 3 dapat negatif 3 lah yang ni. So, akhirnya kita baru dapat, 12. Banyak pelajar dia dah stop kat sini. Salah. Okey, sepatutnya kita kena tulis, jawablah mengikut kehendak soalan. Dia nak koordinat titik pusingan. Maka, titik pusingan kita ni, titik pusingan. So, mestilah tulis dalam bentuk yang ni koordinat. Okay. So, jawapan X kita adalah 1. Y kita adalah 12. So, ini adalah koordinat kita. 1 dan 12. Okay. Dan seterusnya untuk bahagian B, bahagian 2, seterusnya. Tentukan sama ada titik pusingan ni. Walaupun kita dah dapat jawapan 1 dan 12 ni kan. Tapi kita tetap tak tahu sebenarnya titik pusingan ni adalah maksimum atau minimum. So, kalau kita nak tentukan maksimum dan minimum, masih ingat tak kita kena buat apa? Kita kena further satu step lagi. Okay, ini soalan 1 B1. Yang sekarang saya nak buat B2 dah. Okay, so kalau nak tentukan maksimum dan minimum, kita kena further buat lagi. Kena buat apa? Terbitan kedua. D2y dx square. Tadi kita dah dapat dy dx adalah sama dengan 6 tolak 6x. So, d2y dx square kita kena further bezakan dia sekali lagi. So, untuk bahagian 6 akan jadi kosong. Negatif 6x tu kita bezakan, kita dapat negatif 6 sahaja. Dan sekarang dia tak ada nilai x, tak ada nilai y. So, kamu tak perlu gantilah. Nilai d2y dx square dah sedia ada. Iaitu negatif 6. Maka, kita tahu dia adalah kurang daripada kosong. Betul tak? Negatif 6 tu. Kurang daripada kosong. Kalau kurang daripada kosong, ini bermakna titik pusingan kita 1 dan 1/2 ini ialah apa? Masih ingat tak? Macam mana nak bezakan? Kalau kurang daripada simbol dia kan? Simbol dia kurang daripada, kita pusingkan dia 90 darjah. Kamu akan nampak dia punya pattern macam ni. So, ini adalah maksimum. So, adalah titik maksimum. Okay, just tulis macam tu. Okay. So, itu saja untuk soalan 8. Okay. Ingat saja, soalan ni sangat-sangat penting. Okay, so kalau dia nak cari titik pusingan dalam otak kita, kita bezakan, dapat jawapan samakan dengan kosong. Lepas tu kita just pindah-pindah, dapat nilai X. Once dapat nilai X, kita ganti masuk kepada persamaan supaya dapat nilai Y. So that baru kita boleh dapat koordinat. Okay. Lepas tu, dapat koordinat tu, itu adalah titik pusingan kita. Dan titik pusingan itu kita still tak tahu lagi titik itu adalah titik maksimum atau titik minimum. Untuk tentukan dia, kita kena further lagi membezakan dia. Carilah nilai d2y dx square. Sometimes untuk soalan macam ni kan, senang sebab dia terus dapat negatif 6. Kita dah tahu kurang daripada kosong. Dan sometimes jawapan kita mungkin remain ada negatif 6x ke, x kuasa 2 ke. Yang tu sangat penting, kita just gantikan nilai x kita ke dalam x tu. Okay, tapi ini senang je. Dah dapat jawapan, so terus kurang daripada kosong. Okay, so next, kita tengok soalan 9. Okay, untuk soalan 9 ni cari terbitan pertama. Ini soalan senang lah. Terbitan pertama tu maksud kita nak bezakan. Okay, tapi kena berhati-hati sebab di sini subjek dia adalah A. Maka bila kita bezakan, kita kena dapat DA. Bezakan A terhadap B. Betul tak? So, DA, DB.
Okay, so macam mana kamu nak bezakan? So first of all, kita kena tukarkan pattern soalan dahululah. Okay, tukarkan pattern soalan dahulu. So A tu sebenarnya adalah sama dengan, sebab nampak tak? Ada dua tingkat, tingkat atas tingkat bawah dalam bentuk pecahan. Kalau nak senang, kita pecahkan dia 10B kuasa 2 per 2 tambah dengan B per 2 tolak 5 per 2. Kita buat macam tu. So lepas tu, kita boleh ringkaskan 10 per 2 ni kita dapat 5B kuasa 2 tambah dengan yang ni kamu boleh letak B per 2 macam tu. Atau kalau kamu nak, kamu boleh tulis juga 1 per 2 B. Boleh juga. Tolak dengan 5 per 2. Okey, sekarang kita nak ringkaskan. Kita nak bezakan, sorry. So, untuk bahagian pertama, macam mana bezakan? Kuasa tertinggi darab ke depan. So, 2 darab ke depan. 5 kita salin balik. B kuasa 2 tolak 1. Okey. Tambah dengan 1 per 2 B. So, kita tetap dapat 1 per 2 lah. Okey, sebab 1 darab dengan 1 per 2 dapat juga 1 per 2. B tu kan. Kuasa 1. Tolak 1 akan jadi kosong. Okey. So, yang bahagian belakang tu tolak 5 per 2. Tak perlulah dapat kosong kan. So, akhirnya jawapan kita dapat apa? 5 darab 2 kita dapat 10. B, 2 tolak 1 kita dapat kuasa 1. Tambah dengan 1 per 2. Macam tu sahaja. Yang B tu 1 tolak 1 dapat kosong. B kuasa kosong adalah tetap 1. So, itulah jawapan kita. Okey, senang je. 2 markah. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua ni. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan ni dia nak mengambilkan Y terhadap X juga. So, kita cari dy dx. Ada nampak tak yang ni patternnya berbeza sikit? Ungkapan dengan kuasa dia sangat tinggi, lebih daripada 2. Okey, yang ini 14 kalau macam tu. Senang je kita buat seperti biasa. Kuasa tertinggi kita darab ke depan dulu, 14. Dan di sini sebab dia bagi kita 4x kuasa 2 tolak 1. Dia bukan bagi x kuasa 14 tau. So dia bagi 4x kuasa 2 tolak 1. So apa yang kita perlu buat untuk ungkapan ni, kita kena bezakan dia. Okey, bezakan dia. 2 darab 4 kita dapat 8. Okey, 8 x kuasa 2 tu 2 tolak 1 dapat x sajalah. Okey, so yang bahagian dalam tu kita tulis balik. Tolak 1. Lepas tu 14 kita kena tolak 1 dapat 13. Okey. Next, apa yang kita patut buat tu? 14 darab dengan 8. Okey, darab dengan 8 dapat apa? Okey, just tekan calculator. So kamu dapat 1 1 2 x. Yang bahagian belakang kita just salin balik. Macam tu. Dah boleh dapat jawapan dah. Okey. Sebab soalan tu dia tak cakap boleh guna cara apa. As long as kamu boleh dapat jawapan, dah boleh terima. Okay, next. Kamiran. Kamiran yang ni, of course, kamiran tentulah. So, macam mana kita nak buat soalan macam ni? Sebab dia di bawah ada kuasa 3. So, kalau kita nak mengambilkan soalan macam ni, first of all, kita kena tukar dulu pattern soalan, negatif 4. Yang di belakang tu, sebab dia di sebelah bawah, kuasa 3. So, kita naik ke atas. 2M tolak 9. Kuasa 3 jadi negatif 3 lah. DM. Masih ingat tak formula pengamiran kita? Kalau nampak ada pemalar, kamu boleh tendang dia keluar dulu. Supaya kamu tak confuse lah. Okay. So, kita just fokus pada 2M tolak 9. Kuasa negatif 3. DM. Okay, so masih ingat tak macam mana kita nak mengambil? Senang je. Mengambil tu, dia berbeza, dia terbalik dengan pembezaan. So, apa yang patut kita buat? Kita tulis di sebelah atas, 2M tolak 9. Okay, kuasa negatif 3, tadi tu tolak, sekarang kita kena tambah. Okay, tambah berapa? Tambah 1, so jadi negatif 2 lah. Dapat jawapan, kita kena tulis negatif 2 di sebelah bawah. Dan jangan lupa sebab ini adalah ungkapan. Okey, ini adalah ungkapan. So, 2M tolak 9 kita kena bezakan dia. So, kita dapat 2. 2M kita dapat 2. Bezakan dapat 2. So, kita kena tulis di sebelah bawah juga. So, macam ni. Kita kena buat macam ni. Okey, dan jangan lupa
Jawapan tu kita kena tambah C sebab ini adalah kehamilan tak tentu. Okey, next apa yang kita patut buat tu? Kalau boleh ringkas, kita ringkaskanlah. Okey, sebab kalau untuk pelajar yang cepat dia dah tahu bawah tu ada negatif 4 dah. Okey. Kejap. Yang ni. Okey, so saya just salin balik saja. Tolak 9 kuasa negatif 2. Di sebelah bawah adalah negatif 2 darab 2 dapat 4. Okey, so kamu akan nampak satu pattern lah. Pattern apa? Kita nak ringkaskan negatif 4 dengan negatif 4. So akhirnya jawapan kita just bagi apa? Sebelah atas punya 2M tolak 9 kuasa dengan negatif 2 tambah dengan C. Dan masih ingat tak jawapan kita jangan remain negatif 2 macam tu. Kuasa tak nak nampak ada negatif. Sebelum kita buat, kita nak selesaikan, kita memang nak cari pattern macam tu. Tapi bila nak tulis jawapan, kita kena tukar balik. So yang sebelah negatif 2 ni di sebelah atas, kita nak positifkan dia, kita turun ke sebelah bawah. So kita akan dapat 1 per 2M tolak 9 kuasa 2 tambah dengan C. So itu adalah jawapan kita. Okey, itu saja. Thank you semua.